hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Benarkah yang kulihat atau hanya bayangmu? Ku terlihat kau bersama dengan yang lain. Apakah kebenaran atau kesilapan? Yang pasti aku yakin kau telah selingkuh. Seluruh tubuh rasa lemah, kecewa menyelubungi jiwa. Kepercayaan dihancuri, kau hapuskan rasa cinta. Apakah kebenaran atau kesilapan? Yang pasti aku yakin kau telah selingkuh. Seluruh tubuh rasa lemah, kecewa menyelubungi jiwa. Kepercayaan dihancuri, kau hapuskan rasa cinta. Jiwa yang dulu penuh kasih kini diliputi kehampaan. Sungguh aku tidak menyangka cinta suciku dipermainkan. Oh, 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 oh. Baca persembahan pembukaan daripada Izwan Arif membuka tirai siaran Wanita hari ini untuk hari ini siaran 14 April 2021 bersamaan dengan 2 Ramadan. Yang pastinya hari ini insya-Allah anda akan ditemani dengan oleh saya Fiza Sabjahan dan juga Fatin Hamimah. Double F juga hari ini ya. Double F. Semalam double F. Okey, dan apa pun kami sukalah nak ingatkan anda kan berkenaan kita dah beribu tadi. Tapi janganlah lupa juga mengenai kesihatan dalam bulan Ramadan ni penting sebenarnya untuk kita terus menjaga SOP. Kalau kita tengokkan Fiza, angka statistik itu semakin lama semakin mengerunkan kita kan. Dah orang kata tercatat 1767 kes baru setakat semalam. Ini yang kita nak ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton dalam kegairahan kita ini menjalankan kehidupan seperti biasa. Kita harus mengadaptasi tentang kehidupan normal baharu ini untuk terus mengikut segala SOP yang telah pun ditetapkan. Seperti yang Fatin kongsikan tadi, sebanyak 1767 kes positif telah dilaporkan sehingga petang semalam dan kes sembuh hanya sebanyak 1290 kes dan terdapat 12 kematian. Ini yang harus kita ambil berat peka tentang kesihatan diri kita, ahli keluarga dan juga komuniti di sekeliling kita. Dan Fatin, kalau boleh kita kongsikan laporan harian jumlah pendaftaran vaksin COVID ini sebanyak 8,600,156 setakat 12 April 2021. Ya, okey. Dan saya kira rata-rata daripada kita memang sekarang ni orang kata teruja untuk ke masjid untuk menunaikan solat tarawih dan sebagainya. Harus diingatkan juga SOP-SOP dan aktiviti masjid dan surau ketika bulan Ramadan ini yang mana dibenarkan mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri iaitu solat berjemaah, solat Jumaat, solat fardu 5 waktu, solat tarawih dan qiyamul lail. Dibenarkan penyertaan jemaah lelaki, wanita dan kanak-kanak, program berbuka puasa dan moreh di masjid dan surau tapi kena bungkus. Tapi ini juga nak kita ingatkan kan, seronok kan tahun lepas semua masih lagi dalam
tempoh PKP tak berkesempatan nak pergi ke surau maupun masjid untuk menunaikan solat fardu ataupun tarawih, pastikan anda sentiasa mengikut etika, iaitu sentiasa membawa sejadah sendiri. Itu yang nombor satu. Dan nombor dua, pastikan minimum penjarakan fizikal tu kena tetaplah diamalkan dan dijaga kan. Dan kemudian anda digalakkan untuk berwuduk di rumah, tetapi dibolehkan untuk memperbaharuinya di masjid ataupun surau. Okey, yang ini paling penting sekali, elakkan daripada bersalam. Kita tahu adat dan budaya kita ni, kadang-kadang kita rasa kalau tak salam kita rasa macam kurang sopan dan sebagainya. Tak apa, sebenarnya semua orang faham, dan kita juga nak kena fahamkan orang lain tu. Kita kena cakap dengan cara yang paling lembut sekali, sebab kadang-kadang kita pun kan keluar, orang nak bergambar ke tak pakai pelitup muka, serba salah, jadinya orang akan cakap kita sombong. Tapi betul. Sebenarnya kita nak jaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita, sebab kita balik nanti jumpa keluarga, jumpa mak kita, rakan-rakan di pejabat dan sebagainya. Jadi pastikan elakkan daripada bersalaman dan pakai pelitup muka pada setiap masa. Dan Fatin, ya, dan yang terakhir, masuk keluar masjid mestilah mengikut giliran. Jangan berebut-rebut pula, kerana kita terus menjaga SOP dan juga kita tak naklah ada risiko-risiko kemudian hari dah tak boleh ke masjid kan. Okey Fatin, semalam nak tanya buka puasa makan apa? Alamak, semalam hujan lebat kan. Jadi tak sempat untuk balik ke rumah, terus ke restoran. Okey. Dan sebenarnya keterujaan setiap kali menjelang Ramadan ni, antara yang selain dapat beramal ibadah, pergi ke masjid dan surau dan sebagainya, ke bazar Ramadan ini juga antara perkara yang sering kali dinanti-nantikan oleh ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia ini. Dan alhamdulillah tahun ini dah berpeluang pergi ke bazar Ramadan. Tapi semalam macam Fatin katakan tadi, hujan lebat. Kalau di setengah kawasan tu saya tengok yang dikongsikan di media sosial, ada yang beratur panjang mengikut SOP, dan ada juga di setengah kawasan ini yang hujan lebat. Kalau kita lihat bagaimana peniaga-peniaga ini nak mencari rezeki, ini ujian buat mereka, yang mana habis barangan-barangan jualan ini terjatuh disebabkan oleh hujan lebat. Tapi kita nak kongsikan jugalah sesuatu kepada penonton kita kan. Kadang-kadang di samping kita merakam situasi perkara yang berlaku ini, mungkin kita boleh juga ambil sedikit iktibar dan orang kata inisiatif lah untuk sama membantu. Daripada kita sekadar menonton dan melihat, kita membantulah. Kalau kita lihat sesiapa yang ditimpa musibah tu, kalau kita berkemampuan, kita membantu untuk mengutip ke kan. Boleh juga dibuat begitu sebenarnya kan. Betul. Jangan suka nak, orang kata nak dapat dulu berita tu terlalu pantas. Mungkin kita sama-sama tolonglah, sebab ujian itu mungkin pada dia, mungkin pada kita di kemudian hari kan. Kita tak tahu. Dan itulah sebenarnya kita nak doakan semoga peniaga-peniaga itu dipermudahkanlah, insya-Allah lepas-lepas ni orang kata dimudahkan lagi urusan untuk berniaga di bazar Ramadan itu. Okey, kita terima kasih kepada semua yang berkongsi video, dan juga kami nak kongsikan sesuatu kepada anda di sebalik keterujaan ramai yang semalam nak pergi ke bazar Ramadan, tapi disebabkan oleh hujan juga. Semua rindu ayam percik. Rakan wartawan kita Syifa juga berkesempatan ke bazar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail. Kita lihat apa yang sempat dikongsikan oleh Syifa. Silakan. Baiklah, kami akan kongsikan kepada anda bingkisan berkaitan bazar Ramadan itu sebentar lagi. Tapi sebelum tu sebenarnya hari ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau bulan Ramadan ni ada 30 hari kan, dalam tempoh 30 hari ni kita daripada hari Isnin yang lalu sampailah ke semalam, kita dah kongsikan tentang persediaan untuk menyambut Ramadan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya setiap amalan kita ini dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dan ramai juga dalam kalangan kita ni berlumba-lumba untuk memberi sedekah, Fatin. Betul. Dan bercakap mengenai sedekah ini, Fiza, kita selalu juga dikaitkan dengan amalan sedekah, elak ditipu. Kerana apa? Memang niat kita tu untuk bersedekah, lagi-lagi di bulan Ramadan ini kan. Orang kata berlipat kali ganda lah pahala kita tu. Dan di mana agaknya kesilapan kalau kita nak bersedekah tapi ada insan-insan ataupun yang tidak bertanggungjawab ni mengambil kesempatan. Ini yang nak kami kupas bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Dan kalau anda mungkin nak hantarkan komen anda, pengalaman anda ditipu ataupun apa saja komen-komen anda berkaitan topik kita pada hari ini, anda boleh terus kongsikannya di laman sesawang yang tertera di kaca TV ketika ini. Tapi kami nak berehat dahulu ketika, Fatin. Ya, jangan ke mana selepas ini. Awak dah kena COVID ni.
Tapi masa tu saya, ya ke aku kena COVID? COVID ni apa? Kita pun tak tahu. Dia punya efek kan, kena kat jari saya lah. Jari saya ni hitam. Doktor baca balik report saya, dia kata awak hampir-hampir mati, jadi kita cucuk awak dengan dos yang tinggi. Sebab satu, jarum yang cucuk melalui sini untuk masukkan ubat. Dua, sebab dos ubat yang tinggi. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini seperti yang kami wawarkan, amalan bersedekah elak ditipu. Kita nak kupaslah berkenaan dengan topik kita hari ini sempena dengan Ramadan ini kan, Fiza. Orang kata bersedekah itu penting, tetapi ada juga dalam kalangan kita yang masih lagi orang kata lemah mengenai orang kata boleh ditipu juga dalam bersedekah tu. Kalau cakap tentang bersedekah tu Fatin, hari-hari kita kena buat sedekah sebenarnya kan, apatah lagi kita digalakkan untuk bersedekah waktu subuh dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan ni ramai dalam kalangan kita ni nak berlumba-lumba untuk orang kata disebabkan oleh amalan tu dilipat gandakan, jadi semua orang nak cuba untuk melakukan yang terbaik. Tapi ini yang Fatih katakan tadi, kalau boleh kita kena elakkan diri kita daripada tertipu dan ditipu. Okey, nak kita kongsikan topik ini bersama dengan dua orang yang cukup pakar dalam bidang masing-masing dan di sebelah saya Fatih. Ya, kita bersama dengan Dr. Robiah K. Hamzah selaku pakar motivasi. Apa khabar? Assalamualaikum. Insya-Allah. Serba merah. Ya, terang. Alhamdulillah. Kali pertama dia jemput selepas PKP. Alhamdulillah, doktor. Okey, kita bertuah dapat doktor hari ini dan juga bersama dengan Tuan Kamal Afandi Hashim selaku penganalisis jenayah. Assalamualaikum. Salam sekejap. Baru post. Baru post Tak derma. Wang besar, wang besar. Okey, sekejap lagi saya transfer. Okey, hari ini kita nak kongsikan tentang topik amalan sedekah ini elak ditipu. Tapi sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, doktor mungkin kita boleh kongsikan serba sedikit kepada penonton kita tentang amalan sedekah ini, kepentingannya sebenarnya bukan untuk kepada yang menerima tapi juga kepada si pemberi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah merupakan sebahagian daripada gambaran tentang iman seseorang dengan Allah. Sebab itu sedekah yang diterima, sedekah yang dilakukan atas nama Allah. Yang kedua diberikan kepada orang yang benar-benar wajib, benar-benar perlu, benar-benar yang disenaraikan. Yang miskin, yang asnaf, yang yatim, yang macam tu. Tapi hari ini dah bermacam-macam orang yang mengaku untuk minta sedekah untuk itu, untuk ini, untuk tafiz, untuk segala benda contohnya. Maka kita katakan memang sedekah merupakan bukan hanya di bulan Ramadan. Sebab sedekah itu tanda dia orang beriman. Tanda dia dekat dengan Allah, tanda dia ikhlas, tanda dia sayang dengan umat, tanda dia sayang dengan agama, dan yang paling utama, dia paling sayang dengan hartanya. Sebab itu kenapa dia paling sayang dengan hartanya? Dia nak bawa balik semua hartanya melalui anak yatim, melalui orang susah, melalui orang miskin dan sebagainya. Tapi kadang-kadang oleh kerana budaya sudah berpanjangan, bulan puasa ni macam nak pecah cerita sedekah. Sedangkan Allah kata bukan bulan ni je. You have 11 bulan. Maka sedekah harus jadi karakter. Bukan sedekah harus jadi Ramadan. Kita sampai sekarang ni budayanya Ramadan sedekah. Tak payah sedekah Tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan. Maknanya anak yatim makan sebulan, sebelah bulan tak makan. Kalau kita tebak anak yatim, ini penyiasat kan lagi tahulah kan. Siapa yang minta apa tiket apa pun. Sebab itu kita kata sedekah memberkahkan harta. Siapa nak rasa rezekinya berganda. Kalau tak kata Ramadan ni berganda. Tapi buat sedekahnya bulan Ramadan je. 11 bulan kosong. Jadi kalau yang berganda, bagi dengan 11, balik kosong lebih kurang. Contohnya. Artinya, pada tahun pertama Pak Umi, nak betulkan konsep. Sedekah adalah karakter orang yang nak dekat dengan Allah. Karakter orang yang sayang orang mukmin dan bukan mukmin dan nak sayang dengan kehidupan di sana. Selain kehidupan di sini. Pertama, tidak mengurangkan. Kedua, dia memberi kesihatan. Ketiga, dia melindung dari api neraka. Keempat, dia menjadikan harta makin bertambah baik. Dan yang paling penting, mengeratkan hubungan antara keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya. Sebab itu siapa dia bagi banyak. Nabi kata, kamu boleh dengki kat dua orang je. Satu orang yang bagi rezeki banyak dan dia buat semua kebaikan. Yang kedua, orang yang sentiasa bersedekah. Banyak bersedekah, sikit bersedekah. Non-stop bersedekah. Itu karakter kita. Sebab itu Ramadan disebut tarbiyah, Ramadan sebut universiti, Ramadan sebut macam mendidik dan sebagainya. Maka sekali lagi, sedekah artinya apa yang kamu bagi kerana Allah. Untuk cari redha Allah dan selain untuk membantu. Baik. Itu mukadimah daripada doktor sendiri. Tapi sebelum kita pergi ke Encik Kamal, kita nak saksikan laporan sedikit penipuan sedekah daripada rakan wartawan Syifa. Jom kita saksikan.
Melangkah sahaja ke bulan Ramadan, kebanyakan umat Islam berlumba-lumba melakukan ibadah dan amal kebajikan bagi merebut ganjaran pahala yang berlipat ganda serta keberkatan. Selain memperbanyakkan ibadah seperti membaca Al-Quran, amalan mulia yang digalakkan ialah bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Oleh yang demikian, dapat dilihat pada bulan ini ramai yang menghulurkan bantuan termasuk memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Walau bagaimanapun melihat kepada suasana itu, ada segelintir pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan meraih simpati orang ramai untuk mengaut keuntungan secara mudah. Kegiatan licik pihak tidak bertanggungjawab itu kini lebih mudah apabila hanya perlu menggunakan laman media sosial dan aplikasi WhatsApp untuk merayu sumbangan orang ramai. Justru orang ramai perlu berhati-hati kerana ada individu atau kelompok yang mengambil kesempatan atas kemurahan hati umat Islam. Okey, kalau macam Encik Kamal cakap tadi, dulu kena bawa tabung, sekarang ni semua dalam telefon. Mungkin Encik Kamal boleh mulakan senario ditipu dalam bersedekah ni. Ya Allah, hai. Dia macam inilah. Sama ada sedekah, infak, fidyah ataupun hadiah, ramai yang kena tipu. Ramai. Baik, saya bawa kita lihat bila start dia jadi undang-undang lah kata dalam peringkat ni. 1947 lagi. Dah ada ditulis dah Akta Pungutan Derma rumah ke rumah dan jalanan. Akta Pungutan Derma dari rumah ke rumah dan jalanan 1947. Lama dah tu. Dah lama dah ada. Saing umur. Saing umur saya lah. 1947 tu. Jadi daripada dulu ada. Dia kata pasal tapi dalam situ dia kata pungutan ni apa dia? Pungutan ni bermaksud rayuan yang dibuat, rumah ke rumah tolonglah bagi urusan-urusan ini yang mana ada tanda waktunya dan duit ini akan diserahkan kepada seseorang. Ini ada peraturannya. Baik, kita tengok yang terdekat dengan kita tahun lepas. Ada satu pesara umur 72 tahun. Sebaya barangkali Okey. Umur 72 tahun kena tipu, dah 3 tahun dia kena tipu. Apa dia? Ada wanita datang kat dia cakap, 3 kumpulan wanita ni datang, dia kata ini untuk sedekah untuk rumah anak yatim dekat Tanah Merah. Tanah Merah, Kelantan. Lepas tu Kampung kawan saya tu. Ha? Kampung kawan saya. Ya. Oh, okey. Orang kita. Lepas tu ada juga yang dekat ini Perak. Tetapi bila dia pergi sendiri selepas 3 tahun tu, dia tengok-tengok rumah tu pun tak ada. 3 tahun kena scam. Umur 72. Kan. Jadi apa yang lagi ada? Sedekah bila minta tentang ni adalah ramai yang sakit bulan ni. Gambar sakit ni 3 tahun lepas juga. Tiba-tiba muncul balik kita semula tukar nombor akaun aja. Edit warna je. Edit color, warna, lepas tu bawah tulis nombor akaun. Saya kadang-kadang bila Nombor akaun pun tukar baru lah kan? Tukar lain. Saya kalau boleh kadang-kadang nak guna bahasa terlarang je untuk dia kan. Tapi itulah. Saya kata inilah masalah kita yang muncul. Hari tu kawan saya Saufi daripada dia cakap dengan saya lah, kawan dia seorang ni Nazira dekat Pejabat Tanah Kulai ni cakap, ada orang tahu tabung kat depan ni. Belum lagi bulan puasa dah letak macam mana? Saya kata, biasalah kalau nak bagilah kan. Tak ada masalah. Cuma apa yang kakak saya tadi cakap betul lah. Dia bukan masalah bagi. Kan? Sebab alasan kita tu mudah kan. Alasan dia apa, Kak? Itu dia dengan Tuhan lah. Tetapi penerima tak dapat tu satu hak je. Ya. Tuan, ini senario yang dikongsikan. Tapi kita nak berbalik sebenarnya kepada sikap diri kita sebagai individu. Disebabkan oleh satu, macam doktor katakan tadi, kita nak mengumpul pahala. Nombor 2, rakyat Malaysia ni memang pemurah, baik hati. Apa sahaja yang diminta, insyaAllah akan diberi. Kalau sekarang ni ramai juga sebenarnya yang DM ataupun hantar private message. Nanti dia cakaplah, boleh tak saya nak RM30? Anak saya tak ada susu. Tapi bila kita tengok dia punya Instagram, dia boleh pula beli top up contoh. Dan sebagainya. Adakah, mungkin Tuan Kamal boleh jawab dulu sebelum kita pergi kepada doktor. Adakah disebabkan oleh sikap kita yang terlalu pemurah, lembut hati, sehingga kan kita tak kisah pun sebenarnya. Kadang-kadang kita kata macam tu, tak apalah, yang penting niat kita ikhlas. Itu sebenarnya dia nak tipu kita antara dia dengan Tuhan dan sebagainya. Adakah sikap begitu juga yang membolehkan ramai lagi orang yang terus-terusan membuat perkara ini sebenarnya? Kita memberi tali untuk mereka meneruskan aktiviti dan memberi keyakinan supaya dia meluaskan empire dia lagi. Itu satu daripada sikap yang berkenaan kan. Kedua, jika anda seorang yang dikenali, tak kisahlah tokoh masyarakat, tokoh setempat, anda akan sentiasa menjadi sasaran. Nombor 3, kawan saya Said Azmi. Jangan cakaplah kan.
Kejap kan dia tolong. Kejap lagi ada orang yang sama minta lagi tolong. Tapi kadang-kadang orang yang sama tu hantar kat saya pula. Saya nak minta tolong. Saya kata, dah minta tolong kat dia? Dah. Habis nak minta apa lagi? Saya tak bagi duit. Kan? Jadi, selebriti. Ini saya pun rasa pizza bukan RM30. Orang segan nak minta RM30 kat dia. 300 mungkin ada orang minta. Kan? Siap nak beli susu tahun depan punya stok. Oh, wow. Nak beli lampin anak dan sebagainya. Ini banyak sebenarnya. Mungkin boleh dikongsikan sikit tentang Akta 200 tu. Terror dia orang. Betul. Yang dinamakan Akta 200 tadi, Akta Pungutan Derma tadi lah. Kalau dia pungut derma tanpa pungut derma dia ada section 3/1, 3/2, 3/3 ni dia cakap pasal mesti ada permit. Apa saja PIBG kena minta permit polis, ya. Nak minta apa saja masjid, bukan saja permit polis, dia perlu juga minta Jabatan Agama punya surat. Dia ada tempoh dia kat situ, dia ada tempoh daripada sekian hingga sekian. Dia ada gambar dia. Lepas tu bila dah habis tempoh dia perlu memperbarui. Tak boleh photostat je, photostat kan tukar nama ni tak boleh. Permit polis wajib ada mengikut akta tadi, ya. Kemudian adakah dia menjadi satu kesalahan kalau tak ada permit? Ya, satu kesalahan. Tapi orang bijak pandai aja sekarang. Habis kat masjid tu, ni yang aku nak baling ni orang kasut tau. Dah tahu tu masjid, masjid buat. Yang ini tabung tepi jalan orang minta. Tak meja, tepi pintu. Ni tanya yang dalam masjid, peti besi masjid tu, baling juga dengan kasut dengan motor bukan puasa ni. Itu berbeza, itu kena Kalau faham. dah ada tempatnya, kita dah tahu premisnya, kan? Tak payahlah kita ragu. Tujuan hasrat undang-undang tadi supaya orang tidak ditipu. Kan? Nah, itu yang penting. Tapi yang penting, yang jadi masalah, pertama orang tak ramai tahu undang-undang. Yang kedua, tak ramai yang nak ikut. Kita suka kita lah, duit kita nak bagi. Itu kalau duit tak habis lah. Nampak tak? Artinya sikap-sikap ini dibiarkan berleluasa. Okay? Dibiarkan tanpa sebarang kawalan. Tak payah tanya ke mana dia nak pergi. Kita tetap dapat pahala. Okey. Jadi bila kita mentafsirkan kemudahan begitu secara mudah, memang mangsa akan tanda tangan. Katalah, kalau macam kata Mak Mi pesan, siapa saja sampai ke gate, mesti bagi. Contohnya kan. Tangga aku datang tak? Nak bagi alamat rumah. Jadi maknanya kekuatan yang nak dibangun sekarang ialah, sebab Umi selalunya akan tanya siasat dari mana, untuk apa, kenapa. Memang cerewet. Memang cerewet sikit. Jadi kita akan dapat tahu. Jadi dia akan datang sekali je. Artinya bila kita tahu, kita siasat. Katalah yang dadahnya, yang topot tadi, yang kata anak kecil dalam pampers lah, benda. Besar mana anaknya? Di mana lahirnya? Sekarang anak tu di mana? Awak meraya-raya ni anaknya di mana? Jadi bila kita soalkan sikit, dia kata, alah cerewet lah orang tua ni. Sampai dia marah. Cerewet. Tapi kita nak bagi dia sedar, yang kamu buat ni salah. Bila kamu salah, dapat duit, bagi makan ke anak, anak meragam. Tapi kita nak bawa ke situ. Okey. Doktor, tapi itu berkenaan dengan mereka yang mungkin celiklah untuk situasi yang macam ni. Tapi ada juga yang naif dari segi mungkin orang yang dah berumur ataupun suri rumah yang saya nak memberi, saya nak bersedekah, nak apa orang kata, nak tolong dengan niat. Bagaimana untuk kita buka minda mereka ni? Sebab itu kita kata niat tu betul untuk memberi. Tetapi kita tak pernah siasat di sebalik yang tadah tangan tu siapa. Kadang-kadang yang tadah tangan tu budak kecil, yang budak cacat, tapi di belakangnya menunggu. Umi pernah di pasar malam kan, yang remaja-remaja ni, bertalu-talu kan. So Umi pegang seorang, okey, apa nak bagi ni? Mana bos awak? Mana bos awak? Bila tanya bos, cari siasat entah mana-mana, hilang semua. Sama juga di petrol station. Kami dari Tafiz sana, Tafiz sini. Awak tahu berapa? Belajar apa? Bila awak Tafiz? Kalau dah merayap, dah tabung, sebab pakai kalender je. Nampak tak? Dia pun tak tahu Tafiz ke mana, dia pun tak masuk Tafiz. Sebab itu kita kalau boleh, kita nak bangun balik kepekaan bahawa bukan semua yang tadah itu kita akan dapat pahala. Bukan semua yang minta itu orang yang benar-benar memerlukan. Sebab itu kalau boleh kita nak, sama ada media massa, sama ada apa saja, apa kita kata penyiaran, harus menyiarkan bahawa kita tidak boleh bagi sebarangan. Harus bertanggungjawab pada apa yang kamu bagi. Sebab Allah kata kalau kamu bagi bukan kerana Allah, hanya bagi kerana kesian, tak dapat apa. Masya-Allah. Nampak tak? Kita nak bagi kerana Allah dengan syarat yang betul. Dan kalau dia asnafnya ke mana? Kalau dia ibu tunggal ke mana? Kalau gelang sebesar ini tapi ibu tunggal, dia kata susah. Tak layak-layak. Tak letih kita. Okey. Kan? Dan saya kira ini juga mungkin kadang-kadang kita berpegang di sebalik setiap rezeki kita tu ada hak orang lain. Ini juga yang membuat
membuatkan kita merasakan bahawa kadang-kadang kalau kita jalan, kita tengok kita mungkin makan di kedai yang mewah, makanan kita makanan yang sedap, tapi ada orang lain yang tak menikmati apa yang kita nikmati. Itu yang membuatkan kita lebih mudah untuk memberi. Tetapi apa yang doktor katakan ini sangat-sangat betul. Bagaimana kita nak membendung perkara ini daripada terus berlaku? Bukan disebabkan apa yang kita berikan itu, tapi supaya duit yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Kalau mungkin Tuan Kamal boleh kongsikan. Kita lebih senang menilai seseorang daripada hadapannya. Kalau orang yang datang tu pakai songkok, mulut, komak kamit, bawa tasbih besar penumbuk, betul lah tu. Kan? Kalau Fiza atau doktor yang minta, kata ada orang susah sini minta tolong, orang akan bertikai, betul ke? Entah dia kan. Sehingga begitu rendahnya penilaian dia. Kalau orang lain, mutu dia tak apa. Tetapi kalau sendiri ni, yang kita nampak kadang-kadang di pasar malam pengemis, yang ini kena lapor dekat PBT lah. Begitu juga ya, kalau anda ada pertubuhan atau persatuan minta, bukan semua persatuan ini berdaftar. Ya. Jadi kita boleh buat semakan di SSM misalnya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Anda juga boleh lihat dekat Registrar of Society untuk melihat betul ke dia berdaftar. Kadang-kadang kita bagi pasal dia datang kat situ, katalah saya generik je lah ni perkataan Aman. Generik lah, ini tak ada kena-mena dan siapa. Aman ABC je. Betul lah dia ni untuk buat ni kan. Jadi kita bagi Ramadan berkat. Kita bagi, tapi sebenarnya dia bukan satu persatuan pun. Dan dia tidak dipertanggungjawabkan untuk apa. Tujuan nak apply permit tadi, dia kena beritahu bank account mana, dia kena accountability. Dan memastikan bahawa orang itu menerima, si menerima mendapat. Ini kadang-kadang langsung tak dapat. Saya akui jugalah, kalau privately, katalah dalam Facebook saya, saya tulis, siapa nak tolong, jomlah join ini, orang pun bagi RM20, baiklah, sebab dia kenal. Okay? Tetapi dalam keadaan domain masyarakat, ada beberapa peruntukan yang diperlukan, dipatuhi. Kalau tak, sehingga 6 bulan penjara atau RM1,000. Dah lah pergi RM1,000, kena lagi, tak ada permit, 6 bulan penjara. Itu antara apa yang boleh dikenakan kepada anda sana sekiranya anda tidak memohon permit. Jadi pastikan sebelum menerima itu, lihat depan, minta dia punya permit polisnya kat mana. Lepas tu kalau jabatan agama. Lepas tu buatlah kerja sikit kan. Sebab kita nak duit tadi sebaik-baiknya. RM1 yang kita beri itu bernilai RM1 juga. Jadi buatlah yang terbaik. Itu nasihatnya. Ini ada komen daripada 2 orang rakan kita di Facebook. Daripada Wahidah Laila katanya, bagi saya kita ditipu atau tidak itu terpulang orang itu. Yang penting kita ikhlas untuk bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatin? Dan juga dari Nafirah Muhammad Yusof, bagi saya jika orang minta dan saya mampu, insya-Allah saya beri. Yang menipu tu mungkin bukan masalah saya, tapi masalah si penipu. Amalan yang baik walau sebesar zarah ada timbangnya. Biar boleh saya ungkap ni, Kak. Silakan. Baik. Kita tak pernah bertikai tentang sikap baik orang untuk memberi. Itu hak anda. Okay? Tetapi dalam sini ada 3 komponen. Yang pertama, orang yang hendak memberi. Okay. Yang kedua, saya orang tengah yang meminta, merayu, memungut bagi pihak ketiga. Pihak ketiga tadi katalah siapa-siapalah, asnaf. Baik. Saya tak pernah bertikai. Anda memang sangat baik. Alhamdulillah anda diberikan hati yang sangat bersih ya untuk ini memberi tanpa prasangka ya. Baik Al-Hujurat 12, 13, 14. Tetapi bila anda bagi saya bersangka baik, bukankah anda tak pasti dia ni terima ke tidak? Penerima tu langsung tak dapat. Jadi kalau kita fikir itu urusan saya dengan Tuhan, benar. Tetapi di mana hak dia? Di mana orang yang sepatut menerima itu langsung tak terima? Saya tahulah, saya pun jadi kadang-kadang mangsa sangka baik. Kan? Hancur kena. Jadi kena curiga sikit. Silakan doktor. Kita kata memang agama kata kamu kena jadi baik. Tetapi sangat ramai yang hasil daripada you punya baik itu, dia jadi tak baik. Ada ruang untuk mereka. Sebab itu kita kata kalau kita bagi kerana kita kata dapat pahala, tetapi kita menggalak penjenayah, kita menggalakkan penipuan-penipuan, di mana nak jumpa pahalanya? You cannot say that apa yang saya baik, yang saya nak bagi saya bantu. Tetapi Allah tak terima kok tu je. Dia tak boleh tengok niat kita saja, prosesnya Allah tengok. Mungkin lebih baik untuk kita kenal pasti siapa golongan yang harus dibantu itu dan disampaikan bantuan itu kepada mereka yang memerlukan. Kita tak banyak masa lagi, doktor. Kalau mungkin boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Kalau kita nak cakap dalam bersedekah ini, sebenarnya siapakah
antara insan-insan yang sepatutnya kita dahulukan dalam kita bersedekah ni? Kalau bulan Ramadan kita ambil, kalau nak fokus di Ramadan. Pertama nak bagi makan orang yang berpuasa. Tak, kalau ada, tak kira lah siapa yang berpuasa. Itu yang pertama. Maknanya bagi air ke, bagi kurma ke, bagi makanan ke, bagi hidang ke, tak kisah. Tapi kalau boleh kita kata orang yang tak ada makanan, orang yang sikit makanan. Pertama kita kata kalau yang paling pada umumnya lah, orang yang datang tarawih itu ataupun yang datang solat di masjid itu antara yang paling penting. Contohnya sebab dia menghidupkan Ramadan. Kalau kita bagi saja pada siapa tu solat tidak, apa tidak, pergi masjid tidak, ke mana nak pergi, nak dilambungkan duitnya. Dia bahagialah, saya orang miskin, senang, tapi tak tahu solat, tak tahu apa benda pun. No point juga. Sebab itu pada saya sekali lagi, sedekahnya harus jelas nampak ke mana perginya. Kerana kamu akan ditanya apa yang kamu sedekahkan. Kamu akan ditanya ke mana kamu disedekahkan. Nampak tak? Dan kamu nak harapkan apa? Jadi kekuatannya nak dibangun, pertama bagi makan siapa-siapa yang berpuasa. Itu yang pertama. Itu kalau bulan Ramadan. Keduanya barulah kita pergi nak bantu raya ke. Itu kekuatan yang besar sekali. Itu sebab dikatakan diganda-ganda. Kerana memberi kita tidak dilarang untuk memberi di mana-mana bulan. Itu yang Allah hendak. Memberi secara berterusan. Bukan hanya dikumpul bulan Ramadan. Kena digambar, dipakai cek besar, cek kecil. Apakah hal? Maka sebab itu kita kata akhirnya berkahnya hilang. Prosesnya jalan. Amalnya nampak. Tapi hasil Berkat tak dia nampak. hilang. Itu masalah besar kita. Okay. Kita nak berkah dan Allah bagi dia berganda. Bukan saja pahala, keberkahan, kesihatan, syurga. Jadi seimbang. Sebab itu kita kata yang bersedekah, yang puasa dan yang solat malam. Itu dah tentu jaminannya syurga. Baik. Jadi sebab itu kita kata jangan ambil mudah. Allah tak terima saja nampak baik. Tetapi hasilnya juga mesti baik. Okey. Tuan Kamal, sedikit mungkin mereka di luar sana mula untuk, lepas ni kita kena selidik untuk bagi sedekah dan sebagainya. Tapi untuk mereka lebih berjaga-jaga sedikit daripada Tuan Kamal. Kalau anak yatim, fazalikal lazi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ni dua-dua dah jadi. Adalah. Tingkatan dia. Siapa pun nak sedekah, nak hadiah saya tak ada petikan. Tapi kalau kita guna perkataan sedekah, kita harus faham bahawa perjalanannya itu, transformasinya daripada A hendaklah kepada C melalui orang B. Jadi di sini ada beberapa peraturan, garis panduan, tips yang anda tahu. Kalau tengok setakat tong aja, lalu je lah pergi taruh kat masjid ke, lebih bagus kan, ataupun tempat-tempat lain lah. Kedua, kalau nak masukkan dalam akaun, pastikan akaun tersebut cek dulu dengan sama ada semak mule dulu. CCID ada perkhidmatannya, ada masukkan nombor akaun atau nombor telefon, lihat dulu di sana sama ada report polis pernah dibuat atau tidak terhadap nombor telefon atau pemegang akaun tersebut. Sekiranya pernah dibuat, elakkan, jangan buat, sebaliknya buat laporan cubaan menipu. Yang ketiga, kalau ada rakan-rakan yang buat atas keprihatinan mereka, ini terserah kepada anda sendiri. Yang ini belum ada lagi keperluan khusus seperti itu. Jadi saya mohonlah, tengoklah yang kenal-kenal kan. Dr. Robiah menyesal buat, tolonglah dia. Saya pun mintalah rakan-rakan yang sedang menonton ni, tak kisahlah dekat mana kan, dia Ulu Tiram ke, dia dekat Macap ke, Negeri Sembilan ke, bantulah sebab ada orang yang memang sangat perlu membantukan, tetapi kita juga harus memastikan hak mereka terpelihara sepanjang transaksi tersebut. InsyaAllah. Terima kasih. Betul. Jadinya kena tahu saluran yang betul untuk kita memberi kepada mereka yang memerlukan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Robiah K. Hamzah dan juga Tuan Kamal Afendi Hashim kerana bersama dengan kami dalam topik hari ini. Dan kita harapkan daripada topik yang kita bawakan hari ini, sedikit sebanyak dapat membuka mata dan minda kita. Tak salah untuk kita beri sedekah, terpulang kepada anda. Tapi adalah lebih baik untuk kita sebenarnya tahu siapa individu-individu yang bakal menerima sedekah tersebut. InsyaAllah semoga banyak manfaatnya, Fatin. Dan kita nak berrehat seketika. Kembali selepas ini kita bersama dengan Izwan Arif. Wanita hari ini. Makin ku kejar, makin menjauh ku terasa. Makin ku cari tak terjumpa, makin ku coba, makin bayangmu ditenggelam. Seumur hidupku ini tak pernah ku jumpa lagi, seolah pari-pari pesona bermisteri. Terus hatiku dipanggil,
Biarpun tubuh menggigil menyaut, suaramu membelai naluriku. Tapi aku tak mengerti, hatiku masih tak pernah kau peduli. Makin ku kejar, makin menjauh ku terasa, makin ku cari tak terjumpa, makin ku coba makin bayangmu di tenggelam senja. Kau makin membuatku terjaga, makin degup aku berlumba, makin ku coba makin bayangmu di tenggelam senja. Bayangmu di tenggelam. Sebelum ku kenalmu aku tahu, jika ini bukan cinta aku tak mau. Mana saja kau pergi pasti ada di sisi, mana saja ku percaya pasti kamu ada. Seram sejuk malam ku tak berdaya, tak percaya tak ada apa gelita. Dingin rasa siang bila kau tiada, nampak daya sudah bila mencinta. Oh no, tapi aku tak mengerti, hatiku masih tak pernah kau peduli. Makin ku kejar, makin menjauh ku terasa, makin ku cari tak terjumpa, makin ku coba makin bayangmu di tenggelam senja. Kau makin membuatku terjaga, makin degup aku berlumba, makin ku coba makin bayangmu di tenggelam senja. Bayangmu di tenggelam senja, makin ku kejar, makin ku cari tak terjumpa. Bayangmu di tenggelam senja, kau makin membuatku terjaga, makin degup aku berlumba, makin ku coba makin bayangmu di tenggelam senja. Makin ku cari tak terjumpa, bayangmu di tenggelam senja. Wow, itu dia persembahan daripada Izwan Arif Arif dengan lagunya Misteri. Kalau awal tadi dah kaca-kaca, sekarang ni misteri. Buat kita nak terjoget-joget. Ini misteri yang nak terus kita rungkaikan bersama dengan Izwan. Apa khabar Izwan? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Sihat ya? Okey, Izwan, kalau orang yang dah kenal ataupun ikut Izwan di Instagram ataupun Twitter, semua orang tahu yang Izwan ni memang aktif dengan kumpulan Neon Band. Betul. Masih lagi dengan Neon Band. Masih dengan Neon Dah ada Band. 4 single. Betul. Okey, kongsikan tentang single terbaru solo ini. Single terbaru bertajuk Misteri ini ia merupakan satu projek special project lah daripada saya. Kiranya lari sikit daripada genre neon which is rock. So ini merupakan saya punya impian lah kiranya nak buat projek solo. Jadinya ini special project kita berehat daripada neon sekejap. Okey. Bercakap mengenai misteri ini, siapa orang kuat di belakang misteri ini sebenarnya? Lagu dan juga lirik lagu ini daripada 3 orang, Ikhwan Fatana, Syazi dan juga Omar King. Okey. Jadi bila tadi awak cakap memang nak lari sikit, nak berehat sikit daripada Neon Band kan? Okey. Jadi apa sebenarnya impian yang awak nak cuba capai dalam tempoh masa berehat ni? Sebenarnya saya ingin mencuba peluang barulah kiranya dari segi genre dan juga dari segi peluang dalam industri jugalah. Dan dalam masa yang sama boleh membantu lagi orang kenal neon menerusi projek solo saya lah. Sambil menyelam minum air. Betul. Okey. Kalau orang cakap mengenai Izwan sendiri 10 tahun lagi di mana agaknya meletakkan diri Izwan dalam industri muzik? Sebenarnya saya punya impian adalah kalau boleh kita nak jadi nama besar dalam industri lah. Tapi apa yang penting bagi saya adalah minat
ingin terus membuat muzik dan juga bersama projek solo dan juga bersama dengan band juga. Dalam masa 10 tahun itulah saya punya plan lah. Misi lah. Neon Band bawa genre yang berbeza. Solo Izwan bawa genre yang berbeza. Betul. Tetapi apa sebenarnya antara genre-genre lain yang memang Izwan nak cuba, nak menguji orang kata kekuatan vokal, nak menguji kemampuan diri sendiri sebagai seorang penyanyi kan? Betul. Sebenarnya saya daripada kecil saya memang masuk pertandingan menyanyi. Saya kiranya dari segi genre untuk menyanyi tu nak nyanyi lagu irama Malaysia pun boleh, nasyid pun boleh, sebenarnya boleh. Belanja sikit. Sikitlah. Sikit. Kalau irama Malaysia suka lagu siapa? Saya sebenarnya mengidolakan Datuk Sri Siti Nurhaliza lah. Silakan. Ada satu lagu ni lagu favourite saya. Ada bulan di matamu, sinarnya pancaran cahaya. Wow, itu baru. Awak minta sikit je. Sikit je. Nasyid lah sikit bulan Ramadan. Nasyid. Tinggi ke intifada. Inilah kita cakapkan seorang penyanyi yang berbakat besar kan. Jadi mungkin penonton-penonton kita kalau sebelum ni tak perasan ramai-ramai dalam satu grup kan. Ada yang dah mengikuti Facebook dan juga Instagram tapi ada juga yang belum. Bagaimana cara untuk mereka nak terus ikuti perkembangan terkini anda? Kalau anda yang ingin mengenali dan juga mengikuti perkembangan saya, boleh follow di Facebook, Twitter, Instagram Izwan Arif, EZWAN-ARIFF. Kat situ memang saya aktif lah. Ramai followers dia. Okey, mungkin kita doakanlah lepas ni banyak lagi genre-genre irama muzik. Kita tunggu karya-karya daripada Izwan dan kita doakan selamat maju jaya juga. Terima kasih. Okey. Dan penonton, kita nak terus bersama segmen tajaan. Kita nak bersama dengan Nadia Ramli, jurucakap GSD Holdings dan Berhad. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kepada para penonton wanita hari ini. Saya, Kak Nat, selaku jurucakap JSD Holdings Sdn Bhd. Tanpa melengahkan masa, saya ingin bercakap mengenai produk yang saya bawa hari ini yang tentunya memukau para penonton wanita hari ini iaitu Kopi Anggun XP. Ia merupakan minuman kesihatan berbentuk kopi pracampuran. Seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang, Kopi Anggun XP dirumuskan daripada bahan-bahan semula jadi seperti kurma, madu, guarana, goji, bidara dan garam bukit. XP bermaksud extra power dan dirumus khas untuk wanita obesiti. Kelebihan kopi ini antaranya membantu membuat wanita berat badan berlebihan menjadi aktif dan kurang penat terutama pada bulan Ramadan dan sentiasa rasa kenyang. Dapat membantu melancarkan kitaran haid dan masalah senggugut. Aroma kopi Anggun XP ini sangat memukau dengan kombinasi gula perang yang membuatkan rasa tidak terlalu manis, mempunyai kelulusan KKM dan sijil halal. Hari ini, kami JSD Holdings Sdn Bhd berbesar hati ingin memberi promosi bulan Ramadan untuk para penonton juga para pelanggan di luar sana hanya dengan harga RM39 sahaja, di mana harga pasaran adalah RM57.90. Boleh dapatkan juga produk kami ini daripada stokis-stokis Gold seluruh Malaysia. Jadi, jangan berlengah lagi, cepat-cepat hubungi kami atau di nombor saya sendiri 0122088260 atau boleh terus ke FB saya Najah Iman. Manis, mantap, penuh rahsia. Daripada Nadia Ramli, jurucakap GSD Holdings dan Berhad, cukup lengkap. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Oleh itu, setelah mengadakan perbincangan dan mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan setelah mendapat pandangan juga daripada ahli mesyuarat yang lain, hari ini mesyuarat jawatankuasa teknikal telah bersetuju untuk membenarkan operasi Pasar Ramadan, membenarkan operasi Bazar Aidilfitri di seluruh negara. Pengumuman yang disampaikan nyata memberi kegembiraan kepada rakyat Malaysia dalam menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Golongan peniaga khususnya mampu menarik nafas lega dengan keputusan kerajaan ini, memandangkan mereka dapat terus mencari rezeki seperti dahulu sebelum dunia dilanda wabak COVID-19. Namun bagi pengunjung, pengalaman ini sedikit berbeza, terutama ketika tiba di tapak bazar. Kod MySejahtera diimbas, suhu diambil dan pelekat khas diberikan kepada mereka.
Bazar Ramadan kembali lagi setelah setahun tiadanya Bazar Ramadan. Kali ini Bazar Ramadan kembali dengan norma baru mengikut SOP yang telah ditetapkan. Meskipun dalam keadaan hujan, bazar di Taman Tun Dr. Ismail ini masih penuh dengan kehadiran pengunjung yang ingin membeli juadah untuk berbuka. Terdapat lebih 100 buah gerai sepanjang jalan ini dan beraneka juadah disediakan. Meskipun bilangan pengunjung dibenarkan masuk mengikut garis panduan yang ditetapkan, suasana hujan menyebabkan keadaan di sini semakin padat. Walaupun kelonggaran telah diberikan, masyarakat tetap diingatkan untuk menjaga prosedur operasi standard SOP sepanjang membeli juadah berbuka. Itu dia tadi bingkisan Bazar Ramadan yang sempat disediakan oleh rakan kita Syifa. Semalam Syifa keluar pukul 3 lebih dah keluar dah nak pergi syuting. Sampai sana hujan pula. Tak tahu dia beli apa buka puasa semalam kan? Tak beli kan tak awak kita dah balik dah. Dan yang paling penting sekali sebenarnya kita ni macam kita awal kongsikan dari awal tadi lah kan Fatin. Walaupun kita teruja nak pergi ke Bazar Ramadan dan sebagainya, yang paling penting sekali kita perlu untuk mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, itu berkenaan dengan Bazar Ramadan. Kita nak kongsikan dengan anda penonton berkenaan dengan webinar Cool. Mari sertai perbincangan topik menarik serta mendapatkan pelbagai informasi bersama Cool FM Haiza. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Khamis 15 April 2021 bermula 12.30 tengah hari. Saksikan figura hebat di Malaysia antaranya Sazi Falak, Ustaz Haryanto Rizal Rokban selaku penceramah bebas, Datin Paduka Cik Asma selaku Ketua Pegawai Eksekutif Orphan Care Foundation bagi membincangkan topik berkenaan isu anak angkat. Tajuk perbincangannya adalah hukum mengambil anak angkat lain jantina. Individu bertuah berpeluang untuk memenangi wang tunai dan info lanjut anda boleh dapatkan di www.coolfm.com.my. Menarik sekali. Okey, kita akan kembali pada hari esok, Fiza. Kita sempat juga nak kongsikan antara masih lagi kalau kita ikut topik itu tadi kan Fatih, ada yang dikongsikan di Facebook oleh rakan-rakan kita. Katanya Maya Muhammad banyak sangat peminta sedekah di IG Facebook yang menggunakan title-title tertentu sebagai perantara. Saya curiga bila kita suka bersedekah, mereka mengganggu saya melalui email, SMS, WhatsApp dan lain-lain. Betul, memang ramai sangat orang yang akan DM minta sedekah dan sebagainya. Saya rasa diorang tu semua nak cuba nasib. Dan kita ada juga, saya pernah lah seorang pakcik ni approach dan dia kata dia lapar, tak makan lagi. Dia minta duit, saya cakap direct je, pakcik lapar ya, miss saya belanja kat kedai depan tu. Dia nak duit juga, memang nampak sangat lah. Apa orang kata, jelas penipuan di situ. Daripada Ruziyati Haji Said pula katanya sedekah sekadar mampu. Pastikan sampai elak tertepuk. Ini saya setuju. Tapi apa-apa pun orang kata charity begin at home kan. Kita bantu orang-orang yang terdekat dengan kita dahulu. Ahli sebelum keluarga. kita nak bantu orang lain kan, insyaAllah. Tapi sama-samalah kita melakukan amal jariah ni. Semoga ada keberkatannya bila kita melakukan perkara-perkara ini. Esok Fatih. Dan esok kami akan bawakan satu lagi topik sakit perut dispepsia. Macam pernah rasa ke? Tapi kita tak tahulah itu betul atau tak dispepsia tu. Okey, nak tahu pastikan anda terus bersama kami esok di Wanita Hari ini bersama dengan Sugita Chandran. Baiklah, sampai di sini saja mewakili pihak penerbit Erin Putri Azmi dan juga seluruh kru teknikal yang bertugas untuk siaran Wanita Hari ini. Kami nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi terus bersama dengan kami dari awal sampailah ke hujung ini. Hingga kita berjumpa lagi esok, jaga diri. Assalamualaikum. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia
dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata